Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ni Amri Syahiran bin Marzuki. Saya Zulaiha Nazah bin Ramal Zaman. Video yang akan kami sampaikan kepada anda adalah berkaitan antara akidah Islam dan akhlak kepribadian manusia yang bertajuk hawa nafsu. Video yang kami bawakan pada kali ini mempunyai 3 slot. Slot yang pertama ia lebih kepada sesi penerangan berkenaan dengan tajuk hawa nafsu. Slot yang kedua ia melibatkan praktikal ataupun lakonan berkenaan dengan hawa nafsu yang kita boleh kaitkan dengan kebersihan dan akhlak manusia. Dan slot yang ketiga kita lebih kepada respon daripada masyarakat bagaimana hawa nafsu dengan akhlak, nilai-nilai akhlak yang kita dapat contoh dan kita dapat lahirkan, iaitu hawa nafsu yang mutmainnah. Oleh itu, kami mempersembahkan slot yang pertama. Assalamualaikum, kita kembali kepada slot yang seterusnya. Slot ini saya akan menumbual seorang pelajar UKM dan saya akan bertanya kepada beliau apa kaitan antara nafsu dan akhlak seorang Muslim. Okey, jom. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila tu saudara ni pelajar UKM juga ke? Alhamdulillah, saya belajar dekat UKM ni dekat setahun. Oh, tahun pertama lah. Tahun Freshie jugalah. Okay. Saya ni pelajar UKM juga, tahun 3. Nama siapa? Wan Azman. Wan Azman. Saya Faiz. Faiz Aiman. Boleh panggil Faiz pun Aiman lah. Macam ni sebenarnya saudara, saya ada buat kajian kat UKM ni berkenaan dengan apa kaitan nafsu dengan akhlak seseorang. Okay, so kalau boleh saya nak minta sedikit jasa baik saudara lah untuk meluangkan masa dengan saya, boleh? Boleh. Okey. Soalan yang pertama, apa maksud nafsu dari sudut pandangan saudara? Okey, alhamdulillah. Saya rasa saudara Faiz ni datang tepat pada masa yang maknanya kena sangatlah, sebab sekarang ni saya pun tengah study akidah. Sekarang ni saya tengah study dirasat fil aqidatul islamiyah. Jadi hawa nafsu, baiklah di sini dia menerangkan hawa nafsu ialah satu kecenderungan hati seseorang itu kepada sesuatu yang disukai olehnya. Dan kadang-kadang manusia ni dia naluri dalamannya sering berubah-ubah dan banyak hal yang sering berubah. Kadang-kadang manusia ni dia suka kepada sesuatu dan pada masa sama dia boleh untuk tidak suka kepada sesuatu. Ini adalah nafsu manusia itu sendiri. Oh, maksudnya manusia ni boleh berubah kerana nafsu. Ya, betul. Oh, baik. Okey, untuk soalan yang kedua, bagi pendapat saudara lah, apa kaitan nafsu dengan akhlak seorang Muslim? Bagi saya lah, nafsu dan akhlak seorang Muslim ni dia ada satu jaringan hubungan yang berkait rapat. Di mana contohlah, sebagai contoh, sebagai di sini dia katakan bahawa bila seseorang itu memiliki jiwa yang lemah dan pemikiran yang cetek ataupun ilmu yang kurang, maka hawa nafsu akan mengikuti sebagaimana kepribadiannya itu sendiri. Dan inilah yang menyebabkan kepada keburukan,
kepada kerosakan dan kepada kesesatan, di mana akhlak Islamiah itu sendiri tidak wujud dalam diri sendiri. Ini yang menyebabkan berlakunya kerosakan kita sendiri. Maksudnya akhlak seseorang Muslim tu bergantung kepada sejauh mana dia mampu mengawal nafsu dia lah. Sejauh mana dia mampu mengawal nafsu dia sendiri. Okay, baik-baik. Okay, soalan yang last, soalan yang ketiga. Bagi saudara, bagaimana seseorang individu tu untuk dia mengawal nafsu dia biar selari dengan akidah Islam? Okay. Bagi saya, sebagaimana datangnya Rasulullah SAW untuk mentarbiah kita menjadi seorang yang penuh dengan akhlak Islamiah, kan? Jadi kenapa kita tidak hidupkan diri kita dengan akhlak Islamiah? Jadi bagi pendapat saya, kita hiduplah dalam akhlak Islamiah sebagaimana yang telah dicontohi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kerana macam dalam satu hadis tu yang mengatakan bahawa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah sebaik-baik contoh. Dan saya ada sedikit tambahan untuk hawa nafsu ni, sebagaimana firman Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'ta bihi. Tidak beriman seorang itu sehingga nafsu ini mengikuti apa yang datang kepadanya. Maknanya di sini tidak beriman seseorang itu bila dia mengikuti nafsu, mengikuti hawa nafsu. Maksudnya beriman seseorang itu apabila dia mampu mengawal nafsu dia. Beriman mampu mengawal nafsu. Baik. Bagi saya, selaku orang yang menemubual saudara, bagi saya jawapan yang saudara bagi itu cukup mantap, cukup terbaik untuk saya buat kajian. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Maafkan mengganggu masa saudara. Terima kasih. Okay. Kembali kepada Nika. Anda telah menyaksikan slide pertama, iaitu penerangan mengenai hawa nafsu yang kita boleh kaitkan dengan kebersihan. Maka bertitik tolak dari slide yang pertama, kami akan paparkan kepada anda untuk slide yang kedua, iaitu praktikal ataupun situasi sebenar yang terjadi dalam kalangan masyarakat Islam, iaitu terutamanya dalam kalangan mahasiswa, yang mana mereka mengaku mereka berakidah dengan akidah Islam, tapi sejauh mana akidah mereka, mantapnya akidah mereka dalam mengikat hawa nafsu. Jadi, mari kita saksikan situasi sebenar yang terjadi dalam kalangan mahasiswa di Masjid UKM Banyu. Dek, kenapa dek? Tak ada apa-apa. Aku apa? Mana?
Yang sedap ah. Mana sedap? Yes. Abang jual yang sedap je. Yang sedap tak jual. Terima kasih. Banyak susah. Awak ke bang? Kecil tak besar. Kalau kecil pun kecil lah. Mana muat lah. Lagi. Ha? Lagi. Tak. Makan keluarga ni. Ya tak. Apa? Belajar Jadi kita kan ada. Banyak. Aku makan nasi sikit. Jangan nak hidup ni. Boleh cakap. Saya tengah larikan jualan abang ni jangan. Okey bang, kira. Dia ujung dia pun. Dia semua sekali dalam apa ini? Tu kat belakang. Sakit. Dah. Okey nak. Belanja. Dah. Yes. Hari ni abang tak ada rezeki. Baiklah. Okey. Ya, dah pun dah. Dia sekali beramal dapat bangga. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum saudari. Maaf saya mengganggu. Tapi tak elok buang sampah merata-rata. Dalam Al-Quran, Allah suka kepada orang, ya Allah, siapa pun saya, kita ada masalah. Bumi ini kita diami bersama. Jadi sebagaimana Allah suka kepada orang-orang yang bersih, jadi kena didik diri kita untuk menjadi pembersih juga. Jadi saya harap saudari tak buatlah lagi macam ni. Memandangkan kita pun bukanlah baik sangat, cuma tidak ada kesilapan macam tu. Saya betul lah, insyaAllah. Ni kali jawab tanya lagi ya. Sabarlah. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Tak apa Mama tadi. Pagi dia nak tegur aku. Kenal ke? Tak tahu. Tak kenal? Kau kan tadi siapa yang tegur? Kan? Lah ambil balik. Ambil sampah tu mana yang kau buang tu? Tu tong sampah kat sana. Oh, kenal? Kenal lah. Oh, okey. Ambil. InsyaAllah kita bertemu kembali dalam rancangan yang seterusnya, yang rancangan slot yang ketiga, yang mana kita telah habiskan 2 slot. Slot yang pertama berkenaan dengan penerangan hawa nafsu yang dikaitkan dengan kebersihan, dan slot yang kedua kita telah tunjukkan bagaimana lakonan berkenaan dengan kebersihan dekat sekitar Masjid UKM ini. Dan insyaAllah slot yang ketiga kita akan lebih kepada temu bual ataupun mendengar respon mahasiswa UKM, masyarakat UKM, bagaimana kebersihan, hawa nafsu yang dikaitkan dengan kebersihan yang berlaku di sekitar Masjid UKM. InsyaAllah kita temukan dalam slot yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum saudara. Maaf kerana mengganggu. Saya dalam proses menyiapkan
menyiapkan satu dokumentari yang berkaitan dengan kebersihan masjid. Okey, saya ingin bertanya, apakah pendapat pandangan saudara tentang kebersihan masjid yang merupakan salah satu tempat tumpang pelajar? Masjid ni pada pandangan saya, alhamdulillah, kalau kita dapat lihat secara masjid ni indah, bersih, mana ia selari dengan tuntutan Islam, yang mana kebersihan itu keluar daripada iman. Dan masjid ini kita dapat lihat dia merupakan yang seperti mana yang kita tahu, masjid ini adalah rumah Allah. Kita harus menjaganya dengan bersih agar dia dapat menunjukkan bahawa Islam itu suci, bersih, menjaga kebersihan. Itulah. Okey, terima kasih atas jawapan soalan pertama. Soalan kedua, apakah pendapat saudara tentang peranan pihak yang berwajib dalam mengurus kebersihan di masjid? Pihak masjid, dia kaki tangan ataupun ahli-ahli jawatan kuasa masjid seharusnya mengambil penting menjaga kebersihan, kerana jika orang bukan Islam melihat masjid ini kotor, nescaya mereka akan memfikirkan bahawa Islam itu tidak menjaga kebersihan. Dia tidak selari dengan apa yang Nabi kata, kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Jadi pihak masjid sepatutnya memainkan peranan pentinglah dalam menjaga kebersihan, dalam kepentingan bab-bab menjaga kebersihan dan mengimarahkan masjid itu sendiri. Okay, seterusnya, apakah natijah apabila pihak masjid sendiri dapat menjaga kebersihan kepada umumnya? Natijahnya apabila masjid ini bersih, maka orang akan melihat bahawa Islam itu bersih dan rumah Allah itu terjaga. Dan jika orang non-Muslim datang, dia melihat bersih, maka dia akan bersangka bahawa orang Islam ini adalah pembersih dan menjaga, kerana masjid ini merupakan rumah Allah. Itu saja. Terima kasih kerana sudi membantu kami dalam proses menyiapkan dokumentari berkaitan kebersihan di masjid. Assalamualaikum. Boleh saya duduk? Maaf kerana mengganggu. Saya dalam proses menyiapkan satu dokumentari berkaitan dengan kebersihan di masjid. Okey. Anda saudara selaku mahasiswa, apakah pandangan saudara tentang kebersihan masjid di negeri saudara? Okay, berdasarkan saya sebagai mahasiswa yang asal belajar di UKM, jadinya pendapat saya tentang kebersihan di masjid ini terlalu memuaskan, kerana dia selari dengan tuntutan agama Islam, yang mana dalam hadis Nabi ada menyebut an-nazar fatul iman, yang mana kebersihan itu kebersihan itu daripada iman. Jadinya selain itu juga masjid sebagai sebuah institusi yang mana yang padanya terdapatnya sebuah masjid yang mana merupakan satu pusat kepada umat Islam, maka dengan itu diwajibkan untuk masjid dibersihkan. Okey, soalan yang kedua, apakah pandangan saudara tentang peranan pihak masjid dan diri sendiri khususnya sebagai mahasiswa dalam menjaga kebersihan masjid? Okey, peranan pusat masjid contohnya di UKM ini di bawah jagaan pusat Islam memainkan peranan paling besar dalam mengimarah, dalam membersihkan kawasan masjid, kerana dia telah diamanahkan oleh pihak UKM untuk menjaga institusi sebuah masjid, especially kepada UKM. Jadinya dia peranan untuk membersihkan kawasan masjid dari sampah sarap ataupun mana-mana makanan yang mana dibuang campak di situ. So memainkan peranan untuk membersihkan dari segi luaran atau kedalaman.
diwajibkan untuk kita menjaga kawasan masjid itu, kerana kita, sebab masjid ini ialah tanggungjawab besar untuk sebuah especially sebuah muslim. Okay, apakah natijahnya apabila kebersihan itu dapat dijaga, kekotoran itu dapat dihapuskan? Bila masjid ini bersih daripada sampah sarap, daripada kotoran yang ada di luar ataupun di dalam masjid, jadinya dia akan membuatkan mata kita sejuk mata memandang. Dan selain daripada itu, dia juga macam kita kan, contoh stres dengan assignment semua kan, kita datang pada satu tempat yang mana dia bersih daripada sampah sarap, Jadi jadi tempat satu ketenangan bagi jiwa. menambahkan lagi kejiwaan, ketenangan dalam jiwa. Itu saja daripada saudara. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.